Okey, kita sekarang ni dekat energy cycle method lagi, tapi bawah energy cycle method ni kita ada proses yang melibatkan enthalpy of solution, lattice energy dan juga hydration. Bila melibatkan tiga reaction ni, dia lain sikit lah daripada yang sebelum ni. Kita tengok yang ni lebih spesifik lah. Kalau melibatkan enthalpy of solution, dia ada sekali lattice dan hydration process. Okey, jadi kita tengok dulu satu-satu dissolution dulu ataupun enthalpy of solution. Okey, dia adalah process by which a solid, liquid or gas form a solution in a solvent. Dissolution process of an ionic solid adalah process by which ionic solid form a solution. Daripada ionic solid, kita tukarkan dia kepada solution. Okay, ionic solid ni contohnya NaCl, KCl ke yang ada ionic bond dan dia wujud dalam bentuk solid. Memang yang ada ionic bond ni dia dalam fasa solid lah biasanya. Jadi molekul-molekul ini kita jadikan dia larutan dengan cara kita tambah air lah. Kita tambah solvent air. Okey, macam mana proses dia? How? Okey, dia boleh terjadi sebab water molecule are polar and most ionic crystal are soluble in water. Most ionic crystal NaCl, KCl ini dia soluble in water sebab water ni polar. Okay, ion in solid crystal can be separated from each other and converted to gaseous ion. Okay, ion in solid crystal, sekali lagi saya ambil contoh NaCl. Okay, dia wujud dalam susunan lattice. Kita panggil dia lattice. Susunan ni, susunan solid ni, yang rapat-rapat ni, rapat-rapat antara satu sama lain. Okey, kalau kita ambil NaCl sebagai contoh, so sini Na+, ini Cl-, Na+, Cl-. Ion-ion yang wujud dalam berselang-seli. Sebab ini positif kan, yang ni negatif. So, bila opposite charges ada attraction. Tu yang dia boleh duduk dekat antara satu sama lain. Ada attraction force antara dua ion tu. Dua ion yang berlainan charge tu. Okay, susunan ni sebenarnya kita panggil dia susunan lattice. Kita panggil dia lattice. Okay, lattice ni kita boleh asingkanlah ini Na+ dan Cl- yang duduk dekat-dekat. Tapi kita boleh asingkan dia Na+, Cl- biar dia duduk jauh-jauh pun boleh juga. Okay, dia can be separated from each other and converted to gaseous ion. Dia still ion. Sini ion. Sini pun ion juga. Tapi dia duduk jauh-jauh. Dia wujud dalam fasa gas. Okay, so sini NaCl solid. Okay, belah sini pula susunan zarah bagi gaseous ion. Okay, dan bila kita dah asingkan ion-ion tu, okay, ion ni ada charge kan. Jadi dia boleh ada electrostatic forces between gaseous ion and polar water molecule. Okay, disebabkan gaseous ion ni, dia ion, dia ada charge positif negatif. Polar water molecule pula ada sign, ada kawasan yang delta positif, ada kawasan yang delta negatif. Disebabkan dia polar. Kalau dia non-polar, dia tak ada delta positif, delta negatif, dia tak ada. Tapi sebab dia polar, dia ada kawasan delta positif dan delta negatif. Jadi, bolehlah dia ada attraction force antara gaseous ion ni dengan water molecule. Okay. Jadi, bila ada attraction force disebabkan opposite charges, disebabkan dia ada charge yang berlawanan, ada attraction. Jadi, attraction ni lah yang menyebabkan ion can be surrounded by water molecule. Okay, macam ni. Na+, ada charge positif. Okay, air pula, O kawasan negatif, hidrogen kawasan positif. Jadi, sebabkan sodium ion ada charge positif, dia akan tertarik dengan kawasan negatif lah yang opposite charges.
Okay, so ada attraction sini, sini dan banyaklah dengan banyak water molecule. Kalau Cl- pula dia charge negatif, dia akan tertarik dengan hidrogen sebab hidrogen ada delta positif. Okay, sebab oksigen is more electronegative kan. Oksigen dapat delta negatif, hidrogen less electronegative, dia ada sign delta positif. Okay, so sebab dia ada charge yang berlainan antara ion dan water molecule, ada attraction force. So, bila ada attraction force, ion tu can be surrounded by water molecule. Bila dia dikelilingi oleh molekul air, inilah yang menyebabkan dia larut. Dia boleh dissolve, boleh form solution. Bayangkan kalau tak ada attraction force ni, apa yang ada? Ada repulsion. Bila ada repulsion, dia akan saling menolak lah sampailah ni ion duduk ke atas je semua. Yang ada duduk kat bawah je semua. Jadilah dia tak larut macam minyak dengan air. Satu layer semua minyak je, satu layer semua air sahaja. Okay, lagi when an ionic compound dissolve in water, the negative end of water molecule will attract the positive ion. Betul lah, yang berlainan charge. Negative end of water molecule akan attract yang positive ion. Okay, positive end of water molecule will attract the negative ion yang berlainan charge. Okay, ini yang kedua. Ini lattice energy pula. Okay, lattice energy sini ada dua. Lattice energy ini sebenarnya lattice formation. Satu lagi adalah yang ni, lattice dissociation. Ini energy required. Dia bertentangan lah daripada yang atas sini. Okay, lattice energy ni, lattice formation, dia kita hasilkan lattice. Kalau ingat tadi saya beritahu lattice adalah susunan ini. Okay, contoh NaCl. So ini Na+, Cl-, Na+, Cl-. Okay, ini lattice. Jadi kalau lattice formation, daripada ion yang duduk jauh-jauh, okay, they come together, duduk dekat-dekat, dapat susunan macam susunan solid ni. Okay, dia menghasilkan lattice. Okay, bila proses daripada gaseous ion kepada lattice, dia release energy, dia exothermic. Okay, the energy release when 1 mole of solid ionic compound is formed. Ni solid ionic compound kena 1 mole. 1 mole dia ionic. Sebab NaCl ni ionic compound lah. Dia ionic compound, dia ada ionic bond. Dan dia wujud dalam fasa solid. Is formed from its constituent gaseous ion. Terhasil daripada dia punya gaseous ion. Ini ion, semua ni ada charge dan dia duduk jauh-jauh sebab dia dalam fasa gas. Jadilah dia punya equation, gaseous ion kepada lattice solid ionic compound. The value of delta H has the unit of negative. Okay, ini yang sebaliknya lah. Ini lattice dissociation. Maksudnya, okay, sekejap. Maksudnya daripada kita ada lattice, kita dissociate lattice tu. Kita pecahkan lattice ni. Okay, daripada ada lattice kepada gaseous ion. Jadi, kalau ini release energy, kita reverse the equation. Ini require energy lah. Delta H akan jadi sign positif. Okay, baca definition. The energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous ion. Daripada 1 mole of solid ionic compound kepada gaseous ion. Ini solid ionic compound 1 mole kepada gaseous ion.
Okay. So, bila diberi lattice, kena check dia punya nilai tu positif atau negatif. Kalau dia bagi nilai positif, maksudnya kita punya equation daripada solid ionic compound kepada gaseous ion. Kalau diberi nilai negatif, kita kena buat yang macam ni. Gaseous ion kepada solid ionic compound. Okay, relationship between lattice energy and lattice dissociation. Lattice formation daripada gaseous ion kepada ini nilai negatif. Kalau lattice dissociation, reverse equation atas daripada solid ionic compound kepada gaseous ion, dia punya nilai positif. The magnitude remain but its sign changes. Magnitude sama, cuma sign je yang berubah. Okay, lagi ini conclusion lah. Ini daripada yang kita belajar ke atas sini. Untuk solution process. Sebenarnya, solution process ni, kalau kita nak larutkan NaCl, dia punya equation NaCl solid kepada aqueous ion. Okay, garam dalam bentuk solid kepada aqueous ion. Aqueous ion. Okay, tapi ini straightforward. Ini equation enthalpy of solution. Kalau kita nak tengok satu-satu macam mana enthalpy of solution ni, solution process ni berlaku, dia pecah kepada dua. Dia first actually dia jadi ini dulu. Okay. Ni kepada gaseous ion. Daripada gaseous ion. Daripada gaseous ion ni. Okay. Barulah dia campur dengan water molecule kat sini. Jadi equation kat sini adalah Na plus gas kepada Na plus aqueous. Untuk Cl minus pula. Cl minus gas kepada Cl minus aqueous. Dia sebenarnya daripada ionic solid kepada gaseous ion. Okey, dah dapat gaseous ion, jadi aqueous ion. Dipecahkan dulu lattice dia kat sini. Bila dah dapat ion dia dalam fasa gas, barulah kita campurkan dengan air. Bila campur dengan air, dia punya fasa berubahlah. Dia larut dalam air. Bila dia larut dalam air ni, dalam air yang kita tambah ni, jadilah fasa dia aqueous. Okay, untuk Cl minus pun sama, gaseous ion kepada aqueous ion. Okay, ini yang straightforward. Ionic solid kepada aqueous ion. Kiranya macam ni lah. Ini one step. Yang bawah tadi kita tengok dia jadi gaseous ion dulu. Daripada gaseous ion barulah jadi aqueous ion. So kita ada cycle lah kat sini. Okay, cycle tu kita boleh nampak kat sini. Yang ni. Ni yang saya tunjuk tadi lah. Step 1, dissolution of ionic solid. Kita boleh buat equation yang straightforward. Dan juga kita boleh buat dia dalam 2 step. Satu jadi macam ni. Dah dapat gaseous ion. Pula jadi aqueous ion. Jadi inilah kita punya cycle. Daripada ionic solid kepada aqueous ion. Okay, ini adalah enthalpy of solution. Okay, ini one step process. Kalau yang ada 2 step process, dia jadi dulu gaseous ion. Daripada gaseous ion, barulah dia undergo enthalpy of hydration menjadi aqueous ion. Sini lattice dissociation. Sini negatif ni sebab mungkin nilai ni nilai enthalpy lattice formation. Tu yang dia kena negatifkan untuk dapatkan lattice dissociation.
Okay, apa dia punya cycle ni? Dia sebenarnya tak perlu susunan macam ni. Boleh je buat macam mana. Contoh awak nak buat lattice kat atas ni pun boleh. Hydration nak buat kat sini pun boleh. Cumanya itu kena pastikan dia betul lah. Kalau kita malas nak fikir, kita ingat je lah kat atas ni buat enthalpy of solution. Sini lattice, sini hydration. Kalau nak senang, kita ingat dia punya bentuk macam ni. Ataupun kalau nak buat sendiri, kenalah pastikan dia betul. Okay, ini dalam bentuk gambaran. Gambaran zarah-zarah dia. Okay, ini lattice. Lattice untuk ionic solid. So NaCl solid. Inilah susunan zarah dia. Bentuk gambaran dia. Okay, ini ion. Lepas tu keliling ni ada apa? Keliling ni air. Okay, jadilah Na plus aqueous. Ini Cl minus dikelilingi oleh air. Maksudnya itu adalah Cl minus aqueous. Sini ion. Tapi ion je semata-mata. So itu Cl minus in gas. Na plus in gas. Okay, ini enthalpy of solution. Ini lattice. Lattice dissociation. Sini enthalpy of hydration. Okay, jadi kalau kita buat clockwise equal to anti-clockwise. Ini satu arah clockwise. Ini sama dengan lattice dissociation plus enthalpy of hydration. Satu ni sama dengan 2 tambah 3. Okay, tengok ada example 1, 2 saja. Okay, nanti kita tengok contoh tu ya.